Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lajnah Pendidikan Pasir Selangor kerana memberi peluang kepada saya melalui channel ini untuk berkongsi pengalaman tentang ekonomi kertas 2 bahagian B. Jadi pada hari ini kita meneruskan sesi pengayaan untuk bahagian B kertas 2 ini. Jadi tanpa membuang masa saya rujukkan kepada bahan yang saya share melalui skrin ini. Soalan pertama, maklumat berikut berkaitan dengan satu trend pembelian satu barang di Malaysia. Kuala Lumpur 9 Jun, sejak cukai barang dan perkhidmatan GST disifarkan pada 1 Jun lalu, pasaran jualan kenderaan terutamanya bagi kenderaan import terus menunjukkan tanda-tanda positif apabila jualan kenderaan meningkat 5 kali ganda daripada sebelum ini. Stimulus ini bersumber daripada ubah suai putusan online 10 Jun 2018. Soalan, terangkan faktor mempengaruhi corak perbelanjaan rakyat Malaysia terhadap barang tersebut. 6 markah. Jadi sini yang penting ialah terangkan, kata tugas terangkan, dan kita punya tajuk yang ada dalam buku yang pelajar dah belajar ialah corak perbelanjaan. Untuk soalan kedua, jelaskan kesan trend ataupun kesan arah aliran tersebut terhadap imbangan dagangan Malaysia. Jadi imbangan dagangan Malaysia ni juga topik yang ada kita belajar di tingkatan 5. 5 markah. Kata tugasnya ialah jelaskan. Dan untuk soalan yang ketiga, bagaimanakah aktiviti ekonomi tersebut mempengaruhi penunjuk ekonomi negara? Tajuk penunjuk ekonomi negara ada diajar semasa di tingkatan 5 dan kata tugas di sini ialah bagaimanakah. Jadi kita terus dengan soalan yang pertama. Terangkan faktor mempengaruhi corak perbelanjaan rakyat Malaysia terhadap barang tersebut. Apa dia barang tersebut di sini? Iaitu kenderaan. Ya. Kenderaan import kalau kita tengok di sini tanda positif dan jualan kenderaan meningkat 5 kali ganda. Jadi kita nak terangkan apa faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan rakyat Malaysia terhadap barang tersebut, iaitu kenderaan. Kata tugas di sini ialah terangkan. Markah 6. Untuk kata tugas terangkan, seperti yang kita dah lihat sebelum ini, respon yang diharapkan atau apa yang murid perlu beri sebagai jawapan, iaitu perlu menyatakan fakta. Murid perlu menyatakan fakta, dan fakta ini mesti ada sokongan atau penjelasan tentang sebab. Sebab. Jadi sebab corak barangan tersebut, corak perbelanjaan sedemikian, maknanya coraknya ialah perbelanjaan untuk kenderaan meningkat contohnya. Okey, untuk ekonomi SPM kebiasaannya untuk soalan terangkan 2 markah. 1 markah diberi untuk fakta dan 1 markah untuk keterangan. Tadi kita dah lihat dia peruntukkan 6 markah. Jadi kalau 6 markah, setiap fakta, 1 keterangan, maknanya 2 markah. 6 bagi 2, 3 fakta dan sokongannya. 3 fakta yang bersama dengan sokongan. Fakta 1, sokongan 1. Jadi setiap fakta 2 markah. 6 bagi 2, 3 fakta bersama dengan sokongan.
Untuk peringatan, markah fakta hanya untuk fakta. Kalau kita senaraikan 5-6 fakta pun, maksimum 3. Markah sokongan, ataupun keterangan, ataupun huraian, ada 3 markah di sini. 3 markah. Jadi sekiranya kita beri banyak sokongan atau banyak huraian pun, maksimum 3 markah. Okay. Kita lihat kepada jawapan untuk soalan yang pertama. Fakta pertama, fakta pendapatan. Huraian dia menyebabkan pendapatan boleh guna meningkat. Jadi bila cukai dikurangkan, cukai dikurangkan ataupun cukai ditiadakan atau disifarkan, maka pendapatan boleh guna akan meningkat. Dan seterusnya boleh juga kalau kita jumpa perkataan kuasa beli meningkat atau meningkatkan kuasa beli. Okay, daripada fakta ini, 2 keterangan ini boleh terima mana-mana satu. Untuk soalan terangkan. Kalau soalan huraikan, dia 1 fakta 2 sokongan. Maka mungkin 1 markah, 2 markah, 3 markah. Tapi untuk soalan kali ini terangkan. Jadi mana-mana yang dijumpa. Kalau jumpa dua-dua, maksimum 1 markah. Ya. Fakta kedua, harga. Harga kenderaan semakin murah. Kita boleh bayangkan mengapa kenderaan murah, sebab cukai ditiadakan, disifarkan. Ataupun permintaan kenderaan meningkat. Ini lanjutan daripada harga murah, permintaan meningkat. Jadi bila lanjutan daripada permintaan meningkat ni, perbelanjaan membeli kenderaan meningkat. Mana-mana keterangan ini boleh diberi markah untuk sokongan atau keterangan fakta ini. Ya, untuk soalan terangkan 1 keterangan diperlukan. Fakta ketiga, barang pengganti. Ya, kenderaan ada barang pengganti. Jadi rakyat kurang gunakan kenderaan awam. Mungkin masa harga kereta mahal, rakyat lebih banyak guna kenderaan awam. Tapi sekarang bila tak ada GST, harga kenderaan murah, maka permintaan kenderaan meningkat, maka rakyat akan gantikan kenderaan awam. Jadi rakyat kurang guna kenderaan awam ataupun meningkatkan permintaan kenderaan persendirian. Mana-mana keterangan ini boleh diberi 1 markah untuk sokong fakta barang pengganti. Dan untuk fakta yang keempat, pengiklanan juga mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Ya, sebab kos pengiklanan ini mempengaruhi kos iklan. Kos iklan juga dia dipengaruhi oleh GST. Dia juga dikenakan GST. Bagi perkhidmatan. Jadi tanpa GST, kos pengiklanan atau kos promosi akan menurun. Jadi bila menurun, mungkin lebih banyak iklan akan muncul. Maka banyaklah maklumat tentang kenderaan di pasaran. Jadi bila banyak maklumat tentang kenderaan pasaran, dia boleh mempengaruhi pengguna, permintaan pengguna dan seterusnya mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Ini contoh. Kita perlu 3, di sini ada 4 fakta dan sokongan. Soalan yang kedua, jelaskan kesan tren ataupun jelaskan kesan arah aliran tersebut terhadap imbangan perdagangan Malaysia. 5 markah. Jadi arah aliran di sini ialah kenderaan import terus menunjukkan tanda-tanda positif. Mengapa kita pilih kenderaan import? Sebab imbangan dagangan. Jadi kita kena tahu konsep imbangan dagangan. Imbangan dagangan dia rekod atau tentang ekspor import barang nampak. Dalam tempoh setahun tertentulah. Jadi dia imbangan dagangan ni merekod tentang ekspor import. Jadi kita tengok di sini pasaran jualan kenderaan, terutama kenderaan import, menunjukkan tanda-tanda positif. Ya, maknanya import meningkat. Ya, okey. Jadi apa kesan peningkatan import itu
ke atas imbangan dagangan Malaysia, 5 markah. Okey, kata tugas tadi jelaskan seperti yang kita lihat sebelum ni, respon yang diharapkan ialah calon boleh beri penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah dipahami. Ya. Jadi kita kena bagi penerangan yang boleh menyokong kesan kepada imbangan dagangan tadi. Okay. Ekonomi untuk di peringkat ekonomi SPM biasanya sokongan ni boleh dalam bentuk raja, fakta, keterangan, contoh. Ya, mungkin untuk soalan kali ini keterangan lah. Ya, raja-raja dalam bentuk sokongan dalam bentuk keterangan. Ya, dia lebih sesuai untuk yang soalan yang. Okay. Kita lihat keterangan untuk soalan B. Harga kenderaan import di Malaysia menjadi murah. Ya, untuk pengetahuan, sukai GST ini kena pada semua barang. Sama ada barang yang dikeluarkan oleh pengeluar tempatan ataupun barang yang diimport. Semua kena GST. Jadi, apabila GST disiparkan atau ditiadakan, maka harga kenderaan import di Malaysia jadi murah. Nah, maknanya tak ada GST. Dan tentulah bila harga murah, kuantiti import kenderaan akan meningkat. Ini hukum permintaan. Ya, harga murah, maka permintaan meningkat. Dan tentulah permintaan dari luar negeri. Permintaan dari luar negeri itu namanya import. Ya, namanya import. Jadi maknanya kuantiti import kenderaan meningkat. Tadi saya dah bagi tahu bila imbangan dagangan kita merekod tentang import ekspor. Jadi kita juga kena jelaskan ekspor. Jadi kita jelaskan ekspor, harga ekspor barang dari Malaysia tetap. Ya. Harga ekspor barang daripada Malaysia tetap. Jadi kuantiti ekspor Malaysia tidak berubah. Ya. Ini bagi rakyat luar negeri lah. Ya. Bagi rakyat luar negeri, harga mereka tak terlibat dengan GST ini, maka harga ekspor barang di Malaysia tak berubah. Walaupun GST itu disiparkan, tapi tak mempengaruhi harga barang ekspor daripada Malaysia. Ini bagi mereka yang apa kita nak kata, harga ekspor barang daripada Malaysia tetap ni ialah bagi rakyat luar negeri. Ya. Sebab kita ekspor, yang import dari Malaysia ialah orang luar negeri. Jadi maknanya harga ekspor barang daripada Malaysia ni tetap. Kuantiti ekspor Malaysia tidak berubah. Okey. Jadi kita ingat tadi, nilai import akan jadi lebih besar. Sebab apa? Kuantiti import kita meningkat, jadi nilai import kita akan jadi lebih besar. Kalau kita banding dengan ekspor yang tak berubah. Jadi bila nilai import jadi lebih besar daripada nilai ekspor, maka aliran keluar wang akan besar. Sebab kita import banyak, import kita besar, maknanya aliran keluar wang. Wang keluar lebih besar daripada aliran masuk wang. Ya. Dia lanjutan daripada H5 dengan H6. Ya. Ini barang, nilai barang. Ini aliran keluar wang. Kita tengok dari segi wang ni. Okay. Sebab bila nilai import lebih besar, maknanya aliran keluar wang lebih besar. Ya, berbanding daripada nilai ekspor. Sebab ekspor ni menyebabkan aliran wang masuk. Jadi kita bandingkan dua tu. Jadi bila kita banding ini, yang 5 ni, nilai import lebih besar daripada nilai ekspor, kesannya imbangan perdagangan negatif. Ataupun imbangan perdagangan defisit. Ataupun imbangan dagangan, boleh juga kita tulis kurangan. Ataupun imbangan dagangan jadi kurang baik. Sebab apa kurang baik? Sebab nilai import kita lebih besar daripada nilai ekspor. Kalau ekspor lebih besar, imbangan dagangan kita lebih baik. Tapi di sini, dalam soalan ini, imbangan dagangan kita jadi negatif. Defisit, kurangan atau kurang baik. Sebab apa? Sebab 5 nilai import lebih besar daripada nilai ekspor. Okey.
Okey. Dan kita lihat soalan yang terakhir. Dengan menggunakan stimulus yang sama, soalannya ialah bagaimanakah aktiviti ekonomi tersebut mempengaruhi penunjuk ekonomi negara. Apa aktiviti ekonomi tersebut? Cukai, GST disiparkan, jualan kenderaan, tanda-tanda positif, kenderaan meningkat 5 kali ganda. Ya, itu semua aktiviti ekonomi. Ya. Kerajaan menurunkan cukai, menghapuskan cukai, itu pun satu daripada itu dasar ekonomi. Ya. Jadi kita termasuk juga benda yang boleh mempengaruhi aktiviti ekonomi. Ya. Jualan kenderaan, import kenderaan, ya. Ini semua jualan kenderaan, ini semua adalah aktiviti-aktiviti ekonomi. Ya. Dan aktiviti ekonomi ini mempengaruhi penunjuk ekonomi. Penunjuk ekonomi ini benda tajuk-tajuk yang ada kita yang diajar semasa di tingkatan 5. Kata tugas di sini ialah bagaimanakah. Soalan ini 9 markah paling tinggi, iaitu maknanya soalan ini kita kena jawab untuk semakkan rubrik persekolahan. Ya. Okey, saya ingatkan balik, ulang-ulang balik untuk mendapat tahap 3. Tahap 3 ni markah 7 hingga 9. Keterangan kita jangan lupa fakta, huraian, lengkap dan mendalam. Keterangan mesti betul, tepat, sangat jelas, mendalam. Jangan ada keterangan yang tak betul. Jangan ada keterangan yang salah. Dia boleh menjejaskan daripada kita boleh mendapat tahap 3 ni. Mengemukakan idea yang bernas, kreatif dan rasional. Keterangan dua sisi. Ini kalau soalan yang memerlukan dua sisi. Soal seperti soalan bincang. Rajah lengkap tepat jika ada rajah yang sesuai. Jangan masukkan rajah yang tak sesuai. Dan kalau sesuai pun kena tahu dengan lengkap, dengan tepat rajah itu beserta dengan huraian. Kemudian untuk keterangan ini termasuklah kita boleh buat penilaian. Untuk kesimpulan, rumusan, pandangan, pendapat, cadangan, ini semua adalah boleh kata penilaian. Jadi kalau mampu, selain daripada analisis, kita boleh menilai. Okay? Menyatakan pendirian dengan jelas. Jangan dalam, kalau yang soalan ada pendirian, kita pergi jawab dua-dua. Jadi tak jelas pendirian. Dan mampu menghubungkan teori ekonomi dengan pelbagai topik ataupun tajuk. Ini dah beberapa kali ulang. Saya bacakan saja. Okey, sedikit catatan. Kalau jawapan bercampur antara tepat dengan tak tepat, maksimum 7 markah. Tepat dengan tak tepat. Kalau tepat dengan salah, tahap 2. Itu kita kena tahu. Tepat dengan tak tepat tu maknanya dia tak adalah salah, tapi tak sesuai dengan jawapan itu, dengan keterangan ataupun analisis yang kita berikan tu tak sesuai, tapi dia tak salah, kurang tepat. Tapi kalau kita bagi keterangan yang tepat bercampur dengan keterangan yang memang teori prinsipnya salah. Kalau bersama dengan teori yang salah, prinsip yang salah, maka dia akan, konsep yang salah, maka dia akan pergi kepada tahap 2. Atau kita kena faham. Yang dekat sini bezanya, dia tak salah, tapi keterangan tu tak salah, tapi dia tak tepat dengan soalan. Tidak tepat dengan kehendak soalan. Itu saja. Dia boleh menjejaskan, walaupun sebenarnya kita mampu boleh dapat sampai 8-9 markah, tapi kalau dah bercampur dengan yang tak tepat lagi, macam kita campur adukkan saja, macam kita letak saja, taburkan saja, pemeriksa lah pilih yang mana tepat, yang tak tepat abaikan, tak macam tu untuk soalan bahagian. Jadi
kita seperti yang kita tadi di awal tadi, kita kena tahu lengkap, mendalam, betul, tepat, jelas. Ya, bukan kita taburkan saja, pandai-pandai pemeriksa lah untuk mencari yang tepat, yang tak tepat abaikan, bukan macam tu. Ya, untuk soalan yang bahagian pemeriksaan ikut kriteria yang ada dan skemanya, mungkin boleh yang dia akan semak mana-mana yang kita jumpa. Yang kita tak jumpa, tak tepat tu biasanya tak adalah apa-apa menjejaskan pemarkahan. Tapi untuk bahagian B dia ada beza dalam nak menapis calon-calon yang matang, dia ada perbezaan. Ini pemarkahan dia lah, ya. Pemarkahan dia. Okey, kalau ada 2C seperti yang kita lihat 7, kalau ada 3C mana 8. Untuk saya cadangkan 4C pun masih 8, ya. Okey, ini kalau nak dapat 9 markah, ada idea, fakta, ya, ada idea, ada fakta, ada isi. Setiap isi itu diberi dengan satu atau dua aplikasi ataupun kefahaman tentang isi itu. Kita bagi kefahaman pada pemeriksa tentang isi itu. Dan C ini analisis, mendalam, ya. C1 tapi dia mendalam ke A, ke B, ke C. Kalau 1, 2, 3, 4 ni, kalau sebelum-sebelum ni memang 9 markah. Tapi bagi saya nak selamat, 1 dan 2, 7 markah, 3 dan 4, 8 markah, dan nak dapat 9 markah mesti ada 5 huraian yang mendalam dari fakta yang sama, ya, fakta A1. Ya. Kalau bercampur dengan analisis C1, C1A, lepas tu dia tak boleh analisis, dia guna fakta kedua pula. Jadi C2. Ada bercampur-campur macam tu, dia tak boleh dapat 9 markah. Ya. Kalau jumpa banyak pun pada bercampur-campur, dia hanya boleh dapat sehingga 8 markah saja. Ya, sehingga 8 markah saja. Dia untuk yang 9 markah ni yang special, ya. Dia boleh mengurai dengan mendalam, dengan lapisan-lapisan yang mendalam. Okey. Kita tengok soalan balik sebelum kita jawab soalan. Bagaimanakah aktiviti ekonomi tersebut mempengaruhi penunjuk ekonomi, ya? Bagaimanakah kata tugasnya? Bagaimanakah? Okay, untuk kata tugas bagaimanakah, respon yang diharapkan atau apa yang murid perlu beri sebagai jawapan, okay, memperihalkan atau memberi penerangan tentang cara atau keadaan atau langkah atau kejadian. Ya, itu soalan bagaimana. Dia nak memperihal ni menceritakanlah. Ya. Kalau ada soalan menulis lah. Ya. Tentang penerangan tentang cara. Apa yang kita nak tulis, apa yang kita nak terang, cara, keadaan, langkah, kejadian. Ya. Okay. Untuk ekonomi SPM, biasanya bagaimana ni ada cara untuk menyelesaikan masalah, cara mengawal suatu keadaan, cara kerajaan menggunakan suatu dasar, ataupun langkah atau cara menyediakan format. Bagaimana belanjawan disediakan contohnya. Maknanya cara menyediakan atau langkah menyediakan format belanjawan. Okey. Kita terus jawab soalan, ya. Jawapan C, GST yang disifarkan akan mempengaruhi penunjuk ekonomi seperti berikut. Ya, seperti indeks harga pengguna atau HP. Ini saya tanda sebagai A1, maknanya idea yang pertama atau fakta yang pertama atau isi yang pertama. Inflasi, isi yang kedua. Pengangguran, isi yang ketiga. Juga mempengaruhi keluaran dalam negara kasar atau KDNK, isi yang keempat. Juga keadaan ini, GST ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya, isi yang kelima atau idea yang kelima. Semua isi dan idea ini ada dalam buku teks tingkatan 5. Okay? Boleh diambil daripada sana.
Ya. Kemudian isi ini kalau begini sajalah ditulis dalam periksa. 1, 2, 3, 4, 5 ni ditulis semua, dimuntahkan balik saja dalam periksa. Calon hanya boleh dapat kalau ditulis 1 markah. Kalau ditulis 2 markah, tulis 3 markah, tulis 4, 5, 3 markah juga. Sebab peruntukannya ada di tahap 1 saja. Ya. Dia berada pada tahap 1, iaitu 1 hingga 3 markah. Ya. Maknanya dia menyenaraikan saja fakta ataupun isi ataupun menyenaraikan idea saja. Okey, tak ada apa-apa keterangan. Okey. Okey. Kita tengok, kita ambil satu. Di sini yang saya merahkan ni, kita ambil, katalah dia ambil daripada fakta indeks harga pengguna. GST ni yang disebarkan akan mempengaruhi corak petunjuk ekonomi seperti indeks harga pengguna atau IHP. Okay. Bagaimana dia tulis balik IHP ni? Mesti ada dalam jawapan. Kemudian dia tafsirkan atau dia tulis apa yang dia faham dengan IHP. Apa yang dia faham sama dengan IHP. Okay. Dia kata IHP ialah tingkat harga umum barang dan perkhidmatan bagi sebuah negara. Ya, jadi yang ni indeks harga pengguna ni ialah tingkat harga umum barang bagi sebuah negara. Okey, kita rasa ini betul. Kita boleh kata ini kefahaman dia yang pertama. Ya. Okey. Kemudian katalah dia tak tahu, sebab kadang-kadang konsep-konsep yang macam ni dia tak banyak boleh, dia terhad. Murid tak banyak tahu. Dia tulis satu je lah. Lepas tu dia cuba tulis yang sebelumnya kesan. Bila kesan ni maknanya analisis lah ni. Kesan cukai barang dan perkhidmatan atau GST disifarkan menyebabkan harga barang perkhidmatan secara umumnya mengalami penurunan. Ini dia dah pergi kepada analisis. Kesan daripada GST tadi disifarkan. GST tadi disifarkan. Jadi dah pergi pada analisis yang pertama. C1. Ni C1. Tindakan kerajaan menyebabkan perbelanjaan pengguna atau kos sara hidup pengguna akan menurun. Kita boleh bayangkanlah. Sebab bila harga barang turun, perbelanjaan pengguna ataupun perbelanjaan pengguna tentulah beli barang murah. Dan tentu perbelanjaan pengguna akan kurang dan kos sara hidup rakyat juga akan menurun. Ya. Kos sara hidup menurun. Bukan taraf hidup. Ya, ini kos sara hidup. Makna kos sara hidup ni ialah perbelanjaan pengguna. Akan menurun. Maknanya dia lanjutan daripada harga barang ni. Yang menyebabkan perbelanjaan pengguna ataupun kos sara hidup menurun. C1A. Maknanya dia mendalam. Masih daripada fakta yang sama. Okey. Rakyat dapat menikmati pendapatan boleh guna yang lebih tinggi. Masih lagi dia menggunakan yang sama juga. Ya, indeks harga pengguna. Ya. Daripada GST tadi, maka dia kata rakyat akan menikmati pendapatan boleh guna yang lebih tinggi. Sebagai pengguna, rakyat berkemampuan meminta lebih banyak barang dan perkhidmatan. Dia sebagai pengguna yang dalam negaranya dia sifarkan GST tadi, maka pengguna yang dalam negara tersebut mempunyai kuasa beli yang tinggi, makna mempunyai pendapatan boleh guna yang tinggi. Bila pendapatan boleh yang tinggi, tentulah kuasa beli dia tinggi, maknanya dia boleh meminta lebih banyak barang dan perkhidmatan. Kerana kuasa beli rakyat semakin meningkat. Lanjutan daripada pendapatan boleh guna tinggi. Jadi ini satu. Situasi ini akan meningkatkan kepuasan dan taraf hidup. Taraf hidup pun meningkat sebab mampu mengguna lebih banyak barang dan perkhidmatan. Jadi dia punya huraian ni, analisis ni, cuba kita lihat sebelum ni.
menggunakan fakta yang sama, kefahaman yang sama, analisis satu, analisis didalamkan lagi dari fakta satu, A, C1B, C1C, C1D, C1E. Ada 5 analisis dari fakta yang sama, ya, yang dibuat secara mendalam. Bila 5, seperti yang kita ingat tadi, kata dia boleh dapat 9 markah. Ya. Okey. Ini saya cuma ini tak ada kena-mengena dengan A1 tadilah. Kita ambil daripada idea yang kedua tadi, inflasi. Ya. Inflasi ini saja tunjuk saja. Okey, kalau ditulis macam ni, katalah diguna idea kedua. GST yang disifatkan juga akan mempengaruhi inflasi. Okay. Jadi inflasi ini tadi, kita ingat tadi, A1 tadi IHB, ini idea yang keduanya inflasi. Apa maksud inflasi pula dibagi sini? Inflasi suatu keadaan harga barang secara umum mengalami peningkatan berterusan. Ini makna ini kefahaman konsep inflasi. Ditulis di sini. Apa yang didapat tunjukkan kefahaman dia, kefahaman calon tentang konsep atau tentang idea, tentang fakta yang digunakan ni. Tentang inflasi ni lah. Okay. Itulah sini B2. Daripada fakta 2, biasa pemeriksa akan catat B2. Makna kefahaman dari fakta 2. Ini fakta 2, A2. Kefahaman daripada fakta 2. Dilanjutkan lagi. Kalau sekadar ini 2 ni, dia dapat 4 markah. Ya? Sebab dia dah lebih 1/3 sebab ada B di sini. B ni cuma ada 1, maka dia dapat 4 markah saja. Berlaku penurunan kos pengeluaran. Ya. Lanjutan daripada ini, dianalisis berlaku penurunan kos pengeluaran C2. Harga barang perkhidmatan menurun. Ya. C2. Keadaan ini disebabkan penurunan inflasi tolakan kos C2B. Ya. Sebab GST disifarkan. Jadi bila sebab GST ini dia masuk dalam kos. Jadi bila kesan pada inflasinya, bila GST ini ditiadakan, disifarkan, maka kos pengeluaran akan menurun. Sebab cukai GST ini masuk dalam kos. Jadi bila ditiadakan, kos akan menurun. Bila kos menurun, harga barang akan menurun. Ya. Bila menurun, keseluruhan barang mengalami atau kebanyakan barang mengalami keadaan harga barang semakin menurun. Keadaan ini disebut sebagai inflasi tolakan kos. Ya. Menurun inflasi tolakan kos. Ya. Maknanya inflasi itu berkurang sebab kos pengeluaran yang semakin kurang. Okey. Ini satu lagi contoh daripada idea ketiga. Jadi yang ini tadi berapa markah? Ya, ini idea. Ini dia akan tengok dekat tempat yang paling tinggi, C lah. Analisis. Yang ini perlu ada, tapi dia akan lihat yang tinggi sikit. Di sini 1, 2, 7 markah, 8 markah. Di sini dapat 8 markah. Okey, untuk yang terakhir ni kita tengok pula berapa markah. Okey, katalah ada calon menggunakan angka petunjuk ekonomi KDNK. Petunjuk ekonomi KDNK. Okey, JLP sifar juga mempengaruhi KDNK. Ini idea. Ini idea. Yang ketiga tadi. KDNK ni diberi pula apa maksud KDNK? Ialah ukuran bagi peningkatan keluaran bagi sebuah negara dalam tahun tertentu. Makna dia dapat bagi satu kefahaman dia tentang KDNK. KDNK juga cara mengira pendapatan negara. Katalah macam ni, dia faham macam tu. Ya? Okey. Yang sebenarnya A3, B3, B4 lah. B3A sebenarnya. Ya? Okey. Jadi di sini ada 2 B. 2B ni pada tahap 2 lah.
Ya, maknanya 1B 4 markah, 2B 5 markah. Jadi jawapan untuk ini ialah 5 markah. Ya, 5/9 markah. Jadi mudah sebenarnya untuk kertas 3 ni kita nak dapat markah. Cuma kita tulis dengan tepat, jelas, jangan tulis benda yang salah. Ya. Okey, jadi saya rasa untuk kali ini kita akhirilah kita punya program tips menjawab soalan ekonomi. Untuk yang untuk perkongsian yang lain, saya akan buat satu program yang saya namakan Bantu Murid. Dan dalam soalan dalam program Bantu Murid ini, kebanyakan daripadanya saya memberi soalan-soalan yang boleh kata kebat, dan bagaimana idea-idea soalan kebat itu kita sharekan, ya, dia idea lah, idea-idea soalan kebat itu saya sharekan, kita kongsikan, ya. Okey, jadi saya rasa untuk ini kita akhiri dengan kata-kata bila gagal cuba lagi. Sampai bila kita nak cuba? Cubalah sampai kita berjaya. Jadi saya akhiri tips dengan sip yang ketujuh ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.